kita ke. Macam tu lah, jangan overthinking. Dan Apa ada Apa skrip yang tak nak share biasa? tips apa? Biasa kalau macam bercakap depan ramai ni ada skrip tak? Maksudnya macam untuk share sesuatu lah. Contohlah macam Cik Nadia di-invite jadi speaker untuk sesuatu event ke apa benda. Adakah memerlukan skrip ditulis? Oh, aku kena cakap-cakap macam ni. Kalau aku tak cakap macam ni, orang maki aku. Oh, kena cakap macam ni. Saya tak pernah lah jadi speaker apa-apa. Saya selalu mengacarakan majlis. Saya yang jemput orang bercakap. Kalau So macam saya, ni, macam ni. Oh, cuba-cuba share saya sikit tak macam adalah mana je. dijemput. Saya bukan sesiapa pun. Saya cuma orang yang selalu mengelolakan acara lah. Kalau saya jadi MC, memang saya provide script lah. Tapi kalau dah biasa kan event-event tu, saya tak buat script lah. Buat point sahaja. Selalunya kalau ada tentatif, dah cukup dah tentatif tu untuk kita mengacara. Sebab ayat-ayat dia sama je. Macam tu. And then Cik Nadia tak ada rasa gugup ke apa macam macam alamak nak pergi toilet dah ni, nak Gugup. bercakap depan orang ni ramai ni, Gugup, macam tu. saya gugup kalau sejuk je. Kalau biasanya tempat event tu, ya Allah, aircon dia tu nak mampus betul. Itu memang gugup. Dia perlukan suhu yang sederhana baru kita sedap nak bercakap. Biasanya taklah gugup sangat kot. Awal-awal dalam seminit dua, bila kita bercakap ni kan, awal-awal tu dia akan ada bunyi-bunyi gugup lah sikit dalam beberapa macam tu macam tak nice lah. Dia jadi tak best lah. So kita cuba untuk diam. Contohnya macam tak ada idea nak cakap, diam. Macam tu. Dia jadi Orang berbalik juga kepada kita punya bajet, kita punya pendapatan kan. Kalau dah luar kemampuan, dah memang nyata jelas tak mampu tu jangan kita sampai beyond kita punya expenses daripada kita punya pendapatan tu. Kan? So macam betul. Saya setuju dengan Nadia. Sebab apa saya dulu rasa 350 untuk sebuah jaket, untuk sehelai jaket tu mahal gila nak mampus. Tapi bila terbiasa kan. Saya dah terbeli lah jaket Ikari tadi tau, yang mahal 350. Kejap lagi keluar lagi yang 280. Oh, murah je ni. Hari tu lebih 350 lah. Boleh lah ni. Serap. 280 terbang. 100 terbang. Sebab rasa macam, aku dah mampu beli ni. Kita dah tanam benda tu. Tapi, pelik contohlah kalau t-shirt pun awak mampu beli 380. Tapi bila servis motor yang RM100, mahal ke RM100? Servis lah apa-apa. Contoh handset rosak kan. Sebenarnya nak repair RM50 dia. Tapi RM50 pun rasa mahal. Sebab servis kita tak nampak. Barang kita beli, kita nampak dari depan mata. Servis ni kita tak nampak. Jadi kita boleh cakap, mahal benda ni. Saya rasa kalau laki tahu kot, ataupun mana-mana perempuan ada kereta, nak repair ni, kereta dah 400 lah mahal ni. Tapi beli barang-barang sambut hari jadi birthday apa semua RM400, habis tak apa pula. Sebab dah tanam benda tu dalam kepala otak. Kalau ni mahal, kalau ni murah. Gitu lah. So kita berbalik kepada branding lah kot.
Sebab macam dah jadi cerita kewangan tadi. Daripada branding pergi sini kewangan pula. Kan? Dah boleh rerit dah. Dah boleh lirik. Tapi okey, ada point lah tu. Saya rasa semua orang belajar banyak benda kat sini lah. Kan? Sebab kadang-kadang bila kita cerita pasal satu topik je, dia akan melarat ke topik-topik yang lain. Tapi okey lah. Sebab saya rasa semua related kot. Daripada keyakinan diri, macam nak bercakap macam dengan yakin, and then dah pergi ke kewangan. Kewangan pula pergi personality. Personality pergi ke agama lah. Macam-macam lah benda tu. Boleh je. Kalau nak orang kata apa kan orang cakap apa, kalau kita jalan tapi belok-belok gitu lah. Lagipun kita punya space tak ada topik yang khusus kan. Dia Betul. just macam random topik. So bila random topik ni dia macam tak ada gap lah. Tak ada gap ataupun tak ada dia punya masuk dalam apa tu, dia punya bulatan tu. Tak ada. Tak, boleh je belok mana-mana kita nak pergi. Macam tu je lah. Betul. Boleh je. So kalau macam pada Cik Farah Nadia ni macam mana untuk Benda. personality Cik Farah sendiri lah. Cik Farah sendiri rasa orang yang macam mana? Kalau kita dulu rasa kita ni orang yang paling kurang keyakinan diri lah. Dululah. Macam mana atasi benda tu Tak nak cakap macam mana. Bergaul dekat ni lah alam maya macam ni. Itu sebelum Space ni wujud kan ada app apa tu? Discord kan. Dari Discord? situ. Oh ya, yeah, Discord. Discord yang selalu gamer pakai tu kan. Sebab dulu pernah lah join macam community gamers. So sebab orang tak nampak muka kita kan. So kita macam berani sikit lah nak cakap. Ya, Terra main COD kan? Tak. So dari situlah kita macam develop skill bercakap walaupun cakap benda bodoh-bodoh kan. Lepas tu bila kat Twitter ni jumpa geng-geng buku sembang benda ilmiah lah. Mana pernah nak sembang sekejap kat sini kan. Kata nak sembang sampai pukul 11, sampai pukul 12, sampai pukul 1. Betul. Kadang-kadang cakap kejap lagi kan dah habis space ni, space orang lain pula masuk. Begitulah persekitaran dia. Macam Furkan ni macam mana? Boleh bagi tips macam mana daripada dulu tak boleh bercakap, tiba-tiba macam sekarang ni aku dah bercakap depan orang macam tu lah. Dah boleh sharing, berani untuk sharing something lah. Macam mana? Saya sebenarnya kena push. Masa saya masuk, saya masuk matrik dulu. Sebenarnya macam mana, saya ada bergaduh dengan HCP saya lah. Itulah salah satu pushing factor saya untuk saya berani ke depan untuk bercakap. Sebab saya bergaduh dengan HCP saya sebab saya nak balik raya. Itu je. Bergaduh lain cerita dia. So daripada situlah dia nampak apa yang ada dekat dalam diri saya yang saya tak discover habis. So dia cakap dekat saya, okay balik, saya nak kamu bertanding dalam MPP. So saya pun bertanding lah. Saya bertanding, saya menang. And then dalam masa saya interview tu, dia cakap diorang just tanya soalan kan. So jawab je lah dengan yakin apa yang kita ada. And then daripada situlah start discover yang saya rasa saya suka bercakap kat depan. Sebab saya rasa saya suka nampak orang ramai dekat bawah. And then dengar apa yang kita, istilah dia macam lecture lah, macam syarah kat depan kan. Itulah. Tapi sebenarnya saya tak suka menjadi pensyarah. Saya tak suka jadi cikgu. Macam mana? Macam mana cakap kat depan tu tak nervous lah? Macam mana? Apa? Macam mana jadi tak nervous? Kan tadi bukan cakap suka cakap depan ramai orang kan. Tak nervous ke bila cakap macam tu? Untuk 3, 4, 5 yang awal tu mungkin lah dia rasa ada gugup juga sikit. Tapi lepas pada tu kita rasa macam benda tu istilah dia macam makanan kita kan. Bila dia jadi macam makanan kita jadi macam benda yang selalu lah, benda yang selalu kita buat. Dah jadi macam habit lah. Macam baca buku ni. Macam baca buku ni. Pada awal ni kita rasa macam peritnya nak habiskan 10 muka surat ni kan. Bila dah makin lama makin membesar, dah beberapa tahun dah membaca, dah berbelas-belas tahun dah membaca. Benda ni dah jadi macam habit. Satu hari dalam satu muka surat pun boleh baca. Macam tu lah. Tapi memang boleh saya nampak. Banyak buku baca kan tahun ni. Apa?
Banyak buku Sebab baca. Tak ada. Tak ada bendanya 70 buku kot. Belum pertengahan tahun lagi. tapi nampak tau suara Furkan, MC Nadia, dia saya rasa Farah pun boleh dengar kot ada energi lah. Suara orang ada satu energi yang macam Aura. dia aura yang orang seronok nak dengar. Dia ni jujur Ini jujur lah, bukan nak angkat ke nak apa, nak manis-manis ke, tak ada. Dia memang betul. Sebab kadang-kadang ada orang dia banyak ilmu tapi dia bercakap dah tak best lah. Aduh tak dengar, tidur lah gitu. Aku dah tu. Tak betul. Sebab okey lah kita ambil Aku lah salah seorang. Oh. Tak adalah. Semua orang masing-masing ada benda tu. Ada aura dia. Cuma macam mana kita tak macam Furkan dia cakap Enhance. dulu enhance benda tu. Oh ni kan. Nampak macam aku nak dengar dia cakap ni. Aku kena fokus apa yang dia nak cakap. Walaupun apa dia cakap semua sampah. Aku nak dengar juga macam tu lah. Dia sampai orang dah apa dia cakap kita mesti dengar. Benda tu dah ditanam kat audience lah. Sebab okey lah Garasi TV macam Furkan ambil contoh kan, Zainal Syed Ahmad. Macam mana dia boleh cakap apa-apa, semua orang boleh dengar. Orang boleh tahan 2 jam nak dengar dia bercakap ke. Daripada dia cakap pasal COVID, sampailah cakap pasal bandel, t-shirt apa semua. Orang nak dengar. Macam mana? Betul lah yang kata Furkan tu kan. First time saya masuk Spaces dengar suara Furkan macam wow lah. Sebab saya boleh dengar dia punya lontaran suara tu jelas. Dengan perkataan-perkataan dia tu satu-satu. Dan gagah. Faham tak? Dia lontaran suara pun ada jenis-jenis dia. Dan Furkan ni gagah membuatkan orang yang dengar tertarik untuk continue dengar. Faham Betul. tak? Dia macam sebut satu-satu. Dan kita tak perlu orang yang sebegini rupa. Kerana mereka itulah contohnya. Dia sebenarnya ada teknik-teknik dia. Macam Furkan ni saya nampak lah dia punya penekanan pada perkataan-perkataan tu jelas. Dan saya tak tahu nak istilah apa. Istilah gagah lah yang membuatkan orang akan tertarik. Nanti kalau saya buka cerita panjang pula. Aku tengok Furkan buat review buku. Tahu dia ni boleh cakap macam mana. Sebab review buku dia tu tepat. Dia tak ada meleret-leret nak cerita pelak-pelak. Dia terus kepada apa yang dia nampak dalam buku tu. Apa yang buku tu nak sampaikan. Dia dengar daus lah. So hari ni bangga lah. Hari ni kita angkat dia. Angkat dia tinggi. Tak ada, saya orang biasa je. Cuma basic dia macam tu lah. Bila kita nak biasakan suatu benda tu macam saya cakap tadi pada awal. Pengalaman tu penting. Pengalaman macam mana kita hadapi seharian kita. Sepanjang hidup kita macam mana kita hadapi. Itu yang akan mematangkan kita. Yang kedua, apa yang kita membaca. Macam kalau kita baca benda tu bagus lah. Kalau benda tu buruk lah bagi kita. Macam tu lah. Yang penting keep on membaca. Walaupun rasa macam membaca tu mengantuk kan. Macam saya macam bila saya mengantuk membaca, saya akan refresh balik apa yang saya dapat daripada buku tersebut. Macam saya akan fikir balik, oh benda ni betul ke tak? Benda ni sama tak dengan pendirian saya? Benda ni boleh berlaku ataupun tak? Macam tu lah selalu. Okay, setuju. Oh, menarik lah perkongsian malam ni. Daripada branding, daripada sembang bodoh-bodoh ni kan. terjun pergi marketing, bisnes apa semua, perak balik pergi ni. Macam mana nak bercakap dengan orang semua. Tapi sebab orang kata apa benda-benda yang baik ni elok kita share lah dengan semua orang. Sebab kadang-kadang ada dekat luar sana nak benda ni tapi tak ada kekangan wang untuk dapatkan satu info yang macam kat Space ni padat. Kita pun macam sebenarnya macam Clubhouse tau, tapi Clubhouse dia macam ni Clubhouse iPhone ramai lah. strangers. Clubhouse ramai strangers. Ramai stranger boleh masuk. Ramai orang tak kenal. Kan. So thank you lah sebab dengar kita bercakap. Farah Nadia host kot, kenapa aku nak jadi macam host ni? Kau lah jadi. Aku patut lah tak boleh nak cakap sangat. Tak cakap sangat tak apa lah. Boleh lah kita dua host lah kan.
Boleh. Kau host lah. Boleh. Okay, host lah Nanti kan. aku belajar. Tengok belajar Okay, macam apa kita tanya apa Izwan sini. Macam mana Izwan nak bercakap dengan orang-orang sekeliling. Maksudnya untuk grab attention orang. Kita ada knowledge ni. Tapi macam mana kita nak grab attention orang? Cuba kongsikan pengalaman sikit lah. Walaupun orang kata apa, sekecil-kecil pengalaman itu sebenarnya berharga buat kita. Silakan. Izan okey? Dia ada? Yap. Sekejap. Okey. Apa? Dah okey dah. Okey, silakan. Apa dia soalan tadi? Okey, soalan dia adalah macam mana Cik Izwan boleh share knowledge dengan orang dan membuatkan orang tu nak grab attention dengan Cik Izwan sendiri. Katalah ada 5 orang yang stranger tapi nak cerita pasal buku ni. Macam mana nak grab attention orang tu? Pada Cik Izwan sendiri macam mana nak buat benda tu? Aku tak ada pengalaman sangat pasal ni. Sebab aku jarang komunikasi dengan orang sebenarnya. Masuk dalam space ni aku ada sikit-sikit confident nak share pasal buku. Biasanya aku share review je lah. Review pun kadang-kadang aku rasa aku nak post dalam aku post. Kalau rasa aku tak nak post, aku tulis, aku simpan sendiri. Aku tak tahu nak cakap sebab aku ruang lingkup dia satu ruang lingkup kita kerja. Sebab aku kerja lebih dengan alatan, dengan simen, dengan mesin. Jadi untuk komunikasi dengan orang tu aku kurang. Aku semua kerja kalau dalam skop sekitaran kerja aku lebih kepada alatan. Oh, kerja ya dengan peralatan. Kerja dengan alatan, kerja lebih kepada alatan. Kalau aku macam part time aku pun aku jual buku juga, stay juga dengan alatan. Aku tak tahu sebab untuk aku pengalaman aku lah dalam bisnes buku lah, kira bisnes buku terpakai ni, aku ambil masa 3 tahun untuk gain follower sebenarnya. Terutama dalam Facebook lah. Aku ambil masa 3 tahun. Bagi aku bagi orang kenal kita dulu. Orang kenal kita, orang kenal apa yang kita nak market lah kata, nak jual kata. Macam aku jual buku terpakai. Okey, buku terpakai yang aku pilih adalah berdasarkan satu, aku titik berat ada kondisi buku. Kondisi buku memang aku titik berat. Kalau buku yang dah ada kesan air, memang itu aku dah kira rosak. Sebab bagi aku untuk develop diri, develop branding adalah untuk berdasarkan pada kualiti apa yang kita produk kita, apa yang kita nak jual tu. Bagi aku itu. Dari segi pengalaman aku nak gain nak gain audience, kalau aku nak bercakap pasal buku, aku tak ada sangat orang bicaranya sebab aku ada pengalaman sekarang ni dengan join space ni dah aku boleh bercakap sikit-sikit pasal buku walaupun aku tak banyak sangat tahu pasal buku. Okay, walaupun aku kurang pengetahuan pasal buku-buku yang macam mana nak buat review, macam mana nak tarik orang. Itu aku tahu itu ada kelemahan dan aku sekarang ni aku cuba bina benda tu. Bina diri aku ke arah benda tu. Macam mana aku nak, contoh kalau aku buat review buku, macam mana aku nak bagi orang tu baca buku tu. Okay. Kalau aku jual satu buku tu, kalau aku ada banyak stok, macam mana aku nak tarik balik review. Aku tengah fikir review yang macam mana untuk aku tarik balik orang tu. Tarik customer. Itu je. Kalau orang tanya aku pengalaman dari segi bercakap, memang dari segi bercakap dalam audiens yang ramai, memang aku tak ada pengalaman tu. Hanya sikit-sikit sangat aku ada. Sebab aku lebih suka kepada orang kata kalau orang nak bercakap dengan aku face to face. Apa ni komunikasi kalau dengan seorang ataupun 2 orang aku boleh cerita. Tapi kalau dengan ramai aku jadi macam ada satu perasaan aku banyak idea. Tapi bila dengan ramai aku jadi mental aku jadi block. Aku tak boleh nak dia macam nak luahkan apa yang ada nak menyampaikan tu. Nak menyampaikan itu. Sebab aku mungkin pengalaman aku sebab daripada kecil aku seorang-seorang, okey, jadi aku tak ada adik-beradik, seorang. Jadi tu untuk komunikasi pun aku mana-mana pun aku seorang. Jadi mungkin itu salah satu faktor. Okey, faham. Sebab kalau aku nak cakap aku introvert ni, aku tak tahulah sama ada aku introvert ataupun apa dia. Sebab aku komunikasi dengan orang yang ramai ni aku kurang sikit. Sebab tu kalau member ajak, okey jomlah kita buat resensi buku dalam YouTube, orang kata, aku malu masuk TV.
Kalau kau nak suruh aku tulis, mungkin aku boleh tulis, aku boleh luahkan apa yang aku rasa. Tapi kalau untuk aku bercakap, untuk buat sesuatu untuk review tu, aku rasa aku boleh sekejap saja sebab mental aku akan jadi block. Walaupun aku dah prepare apa semua benda siap-siap sebelum tu, tapi mental aku jadi block. Untuk aku adapt tu, aku rasa kalau sesi tu setengah jam, aku ambil masa dalam kurang 15 minit baru aku boleh adapt. Kalau tak, kalau orang suruh aku terus bercakap, memang yalah, aku sendiri tak tahu apa yang aku cakap. Itu je. Faham. Sebab mungkin aku tahu faktor tu, itu salah satu kelemahan aku. Mungkin sebab faktor persekitaran tu, faktor daripada pengalaman. Sebab macam Fura cakap betul, berdasarkan pengalaman. Aku tak ada pengalaman. Dari segi kerja pun aku tak ada pengalaman jumpa orang. Aku jumpa cuma jumpa dengan Tok Hawen, order barang gitu je. Sebab kerja aku lebih kepada Teknikal lah. dalaman. Bukan teknikal juga, aku lebih kepada dalam. Aku lebih kepada macam buat Belakang program kerja. Belakang tabir. Aku tak terlibat dengan tabir, dengan orang, nak deal dengan jumpa. Tak ada. Aku kerja aku belakang tabir. Aku cuma sediakan kau pergi jumpa. Itu je. Okay, faham. Thank you untuk perkongsian dia. Sebab ya betul, setiap orang dia ada perbezaan dia tersendiri. Orang kata kadang-kadang ada yang kena develop benda tu, dan ada yang kata dia memang dah lahir keluar je daripada perut mak dah pandai bercakap dah. Hai, saya ni kan, dia dah pandai dah bercakap kan. Anak mak dia pun terkejut, dah pandai bercakap kan. So kadang-kadang orang kata benda tu ada kena develop, ada yang memang bakat kan. Tapi orang kata kalau betul-betul bakat, kita kena asal betul-betul lah. Orang kata bagi lebih sharp, kadang-kadang bakat ada pun kalau dia tak rajin, tak guna juga. Sebab orang kata apa skill communication ni penting lah. Dia tak kisah daripada segi branding ke marketing. Nak bercakap dengan orang tu adalah benda paling penting lah. Sebab kadang-kadang ada orang boleh bercakap dengan pengurusan dia power, tapi bila bercakap dia hancur. Ada yang orang kata bercakap dia Macam power. aku lah. Kan? Sebab benda tu antara kelemahan yang kita kena atasi jugalah. Sebab kadang-kadang saya tahu mungkin ada yang kat luar sini memang yang dalam ni memang menjual buku ke apa benda, ataupun macam-macam benda lah kan. Benda ni orang cakap kita kena banyak praktis. Macam MC Nadia macam ni selalu praktis tak? Mesti selalu praktis ni kan dekat rumah. Berapa kerap MC praktis? Nak tahu juga. Nak tahu juga macam mana cara dia praktis. Praktis apa ni? Bercakap? Praktis bercakap. Ni lari tajuk ni tu. Kena kata tajuk random. Bercakap, rehearsal perlu. Kena sediakan point untuk cakap. Kalau tak ada skrip pun kena tulislah benda apa yang nak cakap. Rehearsal dengan diri sendiri, test macam mana cara kita bercakap. Dan kalau ada skrip tu, macam mana nak letakkan jeda pada ayat-ayat tu. Kita tanda-tanda kan dengan pensel kan. Apa tadi soalan? Macam mana, apa tadi Farah? Berapa kerap MC Nadia praktis bercakap lah sebelum nak jadi MC sesuatu majlis tu? Dengar tak? Dua tiga kali jugalah. Dengan diri sendirilah. Kita run seorang-seorang. Depan cermin Itulah ke? saya pun tak adalah depan cermin mana pun. Mana tahu. Sebab macam ni saya bila mendengar suara MC Nadia, dia memang cara percakapan vibe dia, yes. Satu tu vibe, satu tu segi percakapan dia tersusun. Tak macam saya lain, bercakap macam ni lain, mengacara lain dengan kawan lain, jadi dia ada tone dia lain-lain. Hebat tu. Memanglah orang MC. Mungkin nantilah kalau ada masa saya nak kongsikanlah satu teknik yang saya sukalah nak share. Teknik macam mana nak bagi suara kita more impactful. Tapi tak pernah lain kali lah kot nanti. Nanti jadi hosting lah Saya menunggu benda ni sebab macam saya tak tahu, saya daripada feedback orang suka dengar saya bercakap sebab macam saya cakap ni macam kelakar kan. Padahal saya cakap benda serius. Dan orang ingat saya ni pak lawak lah kan. Jadi macam kadang-kadang tak bang, saya jangan gelak bang, saya cakap benda serius. Tapi kau kelakar. Macam okey. Ada banyak lah, tapi itulah mungkin lain masa.
Kalau saya nak share sekarang, mungkin anda nanti balik rumah boleh try. Balik rumah pula dah bilang kat rumah. Oh, balik Bila rumah masa boleh try. Sekarang kat rumah. Sekarang kat rumah. Maksudnya satu teknik yang saya suka Kita nak semua kat share dengan rumah. orang adalah teknik penekanan kepada konsonan K, T, P, B, D. Jadi macam Furqan cakap, kalau dengar cara dia cakap pun dia ada penekanan pada konsonan tu, sebab tu suara dia lagi impactful. Ada lagi ke Furqan dalam ni? Dah keluar dah? Ada. Dia ada. Ada sebagai listener. Okay. Itulah. Seganlah nak share nantilah lain kali. Tak apa. Nanti Tak apa, nanti prepare. buat sesi khas. Kita Buat sesi join. khas. Kita nak dengar. Sebab Dia Okay, dengan ada bercakap lagi biasa nak cakap. lain. Bercakap biasa lain, bila kita buat macam tu jadi more impactful lah. Macam Fitri Yahya. Macam tu. Dia suara Wow. gagah. Kan. okey boleh. Nanti jangan lupa tweet benda tu. Nak juga konsonan tu apa benda, share sikit. Betul. Saya bagi contoh Saya nak satu. dengar je. Saya nak dengar pula. Saya nak tahu tak? Saya bagi contoh satu boleh. Segalah Boleh, ramai ada silakan. dalam ni. Silakan. Silakan, siapa nak Aku cakap bukan nak tahu silakan. tapi aku perlu tahu. Sekejap KTPBD. Sekejap saya cari. Saya buka page Bernama TV. Saya try baca satu iklan dia. Okey, contohnya kan, yang ni kalau bercakap biasa dengan orang tak kena lah. Nanti orang cakap dia ni dah kenapa yang lebih-lebih, betul kan? Okey, contohlah kan saya baca dekat Bernama TV ni. Okey, ayat yang biasa kalau bercakap dengan orang. Saksikan dokumentari klasik negara menerusi slot retrospektif setiap Khamis 8.30 malam di Bernama TV. Okey, yang tu macam tak impactful. Tapi bila kita beri penekanan pada konsonan KTPBD, kita akan dengar macam lagi impactful. Contohnya macam saksikan dokumentari klasik negara menerusi slot retrospektif setiap Khamis 8.30 malam di Bernama TV. Nampak tak dia ada penekanan pada konsonan tu? Oh, jadi setiap konsonan tu Ya, perlu betul. Diberi ditekan penekanan. lah. Maksudnya Sebut gagah, sebutan yang tu gagah. kena, orang kata kena keras lah sikit. Betul. Contohnya apa lagi? Penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi. Penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi, dan tu macam ada penekanan. Tak boleh lah, cakap saya macam nervous lah pula. Macam tu lah, nanti anda try practice lah. Faham tak? Oh, Okay, jadi faham. dia bermain dengan nada Kalau depan dengar, konsonan dengan kalau vocal tu. dengar macam pembaca berita ke, dia ada penekanan pada huruf-huruf tu yang membuatkan suara dia lain. Macam tu lah. Dia macam, jadi anda berada di... Yang tu dia jadi macam over pula. over Okey. Dia macam nampak sangat. Dia kena adalah dia jadi apa panggil gagah pada sebutan tu. Ya, agak Kiranya suara daripada suara perut lah kan? Betul? Suara perut. Okey. Suara perut yang saya tahu. K, T, P, B, D. Nanti cuba try. Tapi nanti tweet lah sikit benda tu. Share sikit. Boleh. Sebab saya tak dapat nak tulis ni walaupun pakai Note 9. Tapi dia punya pen dia dah hilang. Jadi Tak ada apa pun. Itu je, ingat huruf tu je. Tapi untuk sembang-sembang biasa macam dia ni macam over pula kan. Tak tahulah. Betul. Kalau nak bercakap hal-hal ni bolehlah try guna penekanan pada huruf-huruf tu. Okey, faham. Terima kasih untuk perkongsiannya Cik Nadia. Wih, gila. Sebab memang dengar tadi, memang macam baca berita. Kan? Baca berita lain pula lah. Tapi saya ni tak pas-pas baca berita. Saya pernah pergi audition RTM tapi tak lepas. Tak apalah, tak ada rezeki. RTM untuk audition apa? Fear Factor? Baca berita lah. Oh, baca berita. Okey. Mungkin baca berita lah. Tapi okey lah sebab orang kata apa kat sini yang duduk dalam apa ni space ni memang saya rasa banyak pengalaman lah kalau kongsi. So saya rasa kalau kita setiap seorang ada yang bagi hosting space, jangan lupa hosting tu DM kita lah supaya kita pun boleh belajar agak. Saya tak tahu saya nak cakap saya terror buat apa-apa. Tapi mostly saya banyak pengalaman dalam bidang copywriting lah. Tulis iklan, tulis artikel, tulis cerpen, novel tak lepas lagi. So kalau macam copywriting, marketing tu saya boleh share sikit-sikit lah. Tapi tak adalah saya nak cakap saya claim saya power ke apa, tak kan. Macam Farah Nadia, dia terror apa buat tweet famous. Dia memang kalau nak belajar cara nak famous, belajar dengan Cik Farah Nadia ni lah. Dia memang power. So Habis-habis orang saya tak.
Okay, kalau macam tu cuba angkat diri sikit lah. Cuba silakan. Tak je. Promo diri sikit. Tak adalah. Kita tulis ikut suka je. Mana abang tadi? Dia dah terkeluar balik. Dah keluar kan. Macam saya first masuk tweet kan. Masuk tweet space ni saya kenal Ali AJ, Furkan, Farah Nadia, MC Nadia kan. Izwan Buku. Memang antara first saya masuk tiba-tiba dia orang dah tanya dah. Apa hari tu tanya? Macam mana tulis artikel Macam mana cakap. nak tulis, macam mana nak cari tajuk, sama ada nak buat cerita dulu ataupun nak buat tajuk dulu. Itu saya terkejut macam alamak, okey. Tapi thank you lah sebab memberikan ruang apa semua kan untuk saya sembang benda-benda macam ni, dan Cik Farah Nadia agak yang hosting untuk benda ni. So kepada yang baru masuk, tu lah. Kita nak tutup space pukul apa ni? Kan luang sampai pukul 1 pagi, 2 pagi. 11.15 lah paling last kot. Itu sebab- dia. Sebab suku Saya lama lah. lah. Kan? Yang Dia ketiga sebenarnya tu, macam ni. Okey, silakan. Kita dekat Twitter ni, kita daripada pelbagai latar belakang ataupun background, kita macam-macam. Kita datang daripada pelbagai pelusuk. Macam-macam kita ada bidang yang kita kuasai masing-masing. Kan? Macam saya, kalau cakap dalam bidang bisnes, memang saya totally kosong lah, zero. Jadi kita perlu berdamping dengan orang yang main bisnes kan. Macam kalau nak cakap kita pandai dalam semua ilmu tu, taklah, mustahil lah. Macam kita perlu juga ambil ilmu tu daripada orang, sambil berkongsi, sambil kita dapat ilmu baru, sambil kita dapat kawan-kawan baru. Macam tu je lah. Betul, saya setuju. Sebab orang kata apa, selagi kita hidup, selagi mana kita jejak kat muka bumi ni, jangan sombong dan sentiasa cuba open minda kita untuk belajar benda-benda baru. Sebab saya sendiri, saya pernah ada dalam scene buku, saya pernah juga berada dalam scene muzik, scene gig budak gig semua yang orang kata ganas-ganas tu. Saya memang pernah ada dalam tu. Nanti saya akan kongsikan lah benda-benda tu. InsyaAllah kalau saya dah dapat host nanti, boleh lah saya host. Sekarang ni Twitter tak sayang saya lagi kan. Dia sayang Farah Nadia, MC Nadia pun dah ada tweet, dah boleh buat Twitter space. nanti ada dah Bukan. tu. Kita update Twitter ke apa ke? Dah update dah. Dia lambat Tapi- sikit. Hari tu ikut orang. hari tu ada baca dekat tu. Ada baca dekat mana tu? Dekat Google, dia ada tulis, dia cakap 400 followers. Tak, pelik lah. Ada je yang 100 lebih yang ada Twitter space. Macam Mungkin kita. sebab kena update kot. Rasanya kena update tu. Ni dah paling latest aku. Tengok lah nanti. Dia ada satu jawapan je pun. Mungkin kena tukar set baru. Itulah. So kata-kata penutup sebelum kita tutup space ni, Farah Nadia, ada apa-apa nak bagi ni? Kata-kata mutiara hati Tiara pula. hati. Mutiara hati cerita ni Nabila kan. Apa mutiara kata? Okay, terima kasih yang join Twitter space saya yang bukan sesiapa ni. Dan terima kasih juga dekat speaker semua yang banyak bagi ilmu baru, yang banyak bagi bagi kita batuk lah. Bagi kita ilmu baru lah senang cerita. So dengan ini saya secara rasminya menamatkan space saya. Okay, so gila lah. Macam Perdana Menteri cakap nak bagi bantuan RM1 untuk apa B40 kan. Okay lah. Sebab kata aku pun bagi kata penutup aku. So terima kasih pada yang dah join. Terima kasih pada Izwan Buku, MC Nadia, Furkan. Tadi ada Puan Hani tadi yang banyak share pasal limitation. So terima kasih sebab tak banyak orang kata apa, kalau ada masa terluang, siapa yang boleh buat space sendiri, boleh buat topik, invite lah kita ni kan. Kadang-kadang kita ni pun malam je kita ada masa untuk belajar kan. Untuk belajar benda-benda baru. So itulah. Terima kasih juga yang famous join. Hasif Ryan, Husna, Jessica tadi. Oh famous. Kan? Famous sangat Kita berkilau sinaran. Terima kasih juga yang dah join, yang sudi mendengar sehingga saat akhir. So saya harap anda semua dapat belajar banyak benda. Dan semoga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Sambung lah. Aku tak boleh, aku nak batuk ni.
Lagu MK. Okay, MK. bye. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam. Salam.